A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama pada tengah hari yang mulia ini kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah atas peluang dan kesempatan yang dikurniakan Allah dapat sama-sama kita meneruskan lagi perjuangan pengorbanan kehidupan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Pertamanya saya nak mohon kerjasama tuan-tuan yang sedang menonton live pada tengah hari ini boleh nyatakan komen sama ada suara jelas ataupun tidak, dan juga sama ada video clear ataupun tidak. Mudah-mudahan dengan audio dan video yang baik, dia mudah untuk kita nak menyampaikan maklumat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Insya-Allah dalam kesempatan masa sebelum kita nak menunaikan solat zuhur sebentar lagi, kita nak berkongsi dengan para hadirin sekalian tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Bersempena dengan bulan Ramadan yang disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya kita merasa amat bersyukur apabila Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi umat Rasulullah dan kita dikurniakan Al-Quran yang sebagai dustur panduan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kita nak mendapat kejayaan, kebahagiaan hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Maka para hadirin sekalian, apabila kita meneliti dan memerhatikan dalam Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas, 114 surah, 30 juzuk. Para hadirin sekalian, dalam Al-Quran antara perkara yang kita akan jumpa iaitu berkenaan dengan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kisah dalam Al-Quran ini terlalu banyak. Antaranya, kalau kita boleh ringkaskan, ada dua pecahan. Bila kita sebut tentang kisah Al-Quran, kan kisah yang dalam Al-Quran ini ada dua. Pertama, kisah Abdun Salih, kan hamba yang salih, minal anbiya wal awliya, kan maksudnya hamba-hamba yang soleh, khususnya di kalangan para nabi dan para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita baca kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, dan banyak lagi kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kisah para nabi. Dan juga bila sebut hamba yang soleh, termasuk ada kisah yang Allah ceritakan bukan di kalangan para rasul. Sebagai contoh, kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, dan kisah yang insya-Allah yang kita akan kongsikan bagaimana pentingnya kisah ini
yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam Al-Quran, iaitulah kisah wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi pertama kita sebut tadi, kisah dalam Al-Quran dibahagikan kepada dua. Pertama, kisah hamba yang soleh, dan yang kedua, kisah hamba yang kufur. Hamba yang kalau kita sebut soleh, lawannya taleh. Kan, yang beriman, satu kisah. Kemudian kisah hamba yang kufur pun ada Allah memaparkan kisahnya. Contoh kisah Firaun, kisah Qarun, kisah apa lagi, Haman dan sebagainya. Maknanya kisah hamba-hamba yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, insya-Allah dalam masa yang orang kata terbatas, pada waktu-waktu yang orang kata genting, waktu-waktu yang sesuai untuk kita nak buat sedikit qailulah, tidur sekejap, sekitar 15 minit, sekitar setengah jam, mudah-mudahan ia akan memudahkan untuk kita nak bangun qiyam pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan Al-Mubarak. Para hadirin sekalian, kisah yang kita nak kongsikan pada petang yang mulai ini, iaitu kisah berkenaan dengan wasiat Luqmanul Hakim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, di mana kita boleh membaca dan mengetahui wasiat-wasiat Luqmanul Hakim. Mungkin tuan-tuan ada yang sudah pun maklum, kan, mungkin kita dah tahu dah secara umumnya apakah surah yang boleh kita temui untuk nak mengetahui wasiat-wasiat Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam suratul Luqman. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan pada petang ni para hadirin sekalian, kita akan pergi sepintas lalu apakah wasiat-wasiat Luqmanul Hakim yang disampaikan kepada anaknya, dan kita nak lebih fokus kepada apakah yang tersirat di sebalik yang tersurat. Apa yang tersirat di sebalik yang tersurat di sebalik wasiat Luqmanul Hakim. Jadi para penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang baru bersama dengan kita, insya-Allah pada petang ini kita nak fokus kepada muka surat 412. Kan kita dah perdengarkan bacaan di awal tadi, di mana tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita seorang yang disebut abdun soleh, hamba yang soleh. Dan siapakah Luqmanul Hakim? Para hadirin sekalian, ini kita sebut di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah di dalam Al-Quran. Kebiasaannya tidak didetailkan, tidak diperincikan berkenaan dengan siapakah orangnya. Sebagaimana kalau kita baca sebagai contoh kisah Ashabul Kahfi, maknanya Allah tidak mendetailkan siapakah namanya, berapakah jumlahnya, kan, berapakah jumlah pemudanya. Yang Allah sebut innahum fityatun, kan, pemuda-pemuda amanu, yang beriman. Siapakah mereka, nama mereka, bilakah masa itu berlaku, di manakah tempatnya, maka Allah tidak menceritakannya. Lalu begitulah juga kalau kita perhatikan, di mana wasiat Luqmanul Hakim, cerita tentang Luqmanul Hakim ni para hadirin sekalian, kita temui hanya pada satu muka surat sahaja, pada muka surat 412. 412 bermula ayat 12 sehingga ayat 19. Maknanya hanya 8 ayat sahaja Allah menceritakan berkenaan dengan Luqmanul Hakim yang memberikan wasiat kepada anaknya. Bahkan kita mungkin faham dan maklum, di sana banyak lagi wasiat Luqmanul Hakim. Ada yang menyeraikan 50 wasiat Luqmanul Hakim. Tetapi tuan-tuan sekalian, daripada banyak-banyak itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut hanya sekitar 7 wasiat untuk Allah nakalkan di dalam Al-Quran. Maka pastinya ada mesej yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Namun para hadirin sekalian, kita nak bincang sedikit secara santai-santai
Siapa Luqmanul Hakim? Sebab Allah tak sebut siapa Luqmanul Hakim. Ya Allah sebut, contoh kalau kita baca ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kan? Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Jadi maksudnya Allah hanya menyebut Luqman tanpa Allah mendetailkan siapakah Luqman. Kan? Maksudnya apa dia punya, bagaimana tubuh fizikalnya, kan, dia hidup di zaman bila. Sebab itu para ulama al-mufassirin kan membahaskan berlaku kita sebut perbezaan pandangan. Kan ada banyak pandangan tentang siapa Luqmanul Hakim. Ada yang menyatakan Luqmanul Hakim ini seorang nabi. Kan maknanya nabi, bukan rasul, nabi. Kerana nabi dan rasul beza. Rasul turun wahyu kepadanya dan wajib untuk disampaikan. Adapun Nabi turun wahyu kepadanya tapi untuk dirinya. Apa yang kita nak sebut? Ada pandangan menyatakan bahawa Luqman itu seorang Nabi. Dan ada pandangan menyatakan bahawa Luqman itu seorang qadi di kalangan Bani Israel. Dan ada juga menyatakan bahawa pendapat yang banyak iaitu Luqman bukan Nabi, seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hikmah kepadanya. Hikmah ni kita sebut dalam bahasa Melayu kebijaksanaan. Mana bijaksananya, orang kata cerdiknya Luqmanul Hakim ini, maka Allah kurniakan kebijaksanaan itu kepada Luqmanul Hakim dan dibuktikan melalui wasiat-wasiat yang disampaikan kepada anaknya. Para hadirin sekalian, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, siapakah Luqman? Luqman merupakan abdun salih, hamba yang soleh, yang kuat beribadat. Ini tuan-tuan mengikut sejarah, Luqmanul Hakim merupakan hamba yang soleh, yang kuat beribadat, yang mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Kemudian tuan-tuan yang sangat suka berkongsi nasihat. Sebab itu nanti kita akan jumpa bukan dalam Al-Quran, dalam perbincangan berkenaan dengan wasiat-wasiat Luqmanul Hakim lebih banyak lagi daripada apa yang Allah khabarkan di dalam suratul Luqman. Cuma kita berpada fokus kita pada petang yang mulia ini berkenaan dengan muka surat 412 ayat 12 sehingga ayat 19 dalam suratul Luqman pada juzuk yang ke-21. Jadi para hadirin sekalian, kita nak ringkaskan berkenaan dengan siapakah Luqmanul Hakim. Kita telah bahaskan secara sepintas lalu, iaitu Luqmanul Hakim nak selamat, nonton kita sebut abdun soleh, hamba yang soleh. Sama ada dia nabi ke qadi ke, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Para hadirin sekalian, ada beberapa kita sebut ibrah, pengajaran yang kita nak kongsikan daripada wasiat Luqmanul Hakim, yang kita boleh sama-sama perhatikan bagaimana Luqmanul Hakim Allah kurniakan al-hikmah, kebijaksanaan. Kan bijaksana ni tuan-tuan dihuraikan oleh para ulama, iaitu seorang yang bijak memilih kata-kata. Kan maknanya kata-kata yang bijaksana disampaikan pada masa yang sesuai, pada masa yang munasabah, kepada golongan yang munasabah, pada orang kata tempat yang munasabah, lenggok bahasa yang munasabah. Mana hebatnya kebijaksanaan yang Allah berikan kepada Luqmanul Hakim. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita pergi kepada ibrah, pengajaran yang pertama. Sebab tuan-tuan, wasiat-wasiat kita boleh baca. Kan contoh wasiat yang pertama, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Ada 7 yang kita boleh baca dan kita boleh faham. Kan apa diakah wasiat-wasiat Luqmanul Hakim. Cuma pada petang ini kita nak berkongsi apakah makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Kerana kita meyakini bahawa setiap kisah yang Allah ceritakan pasti ada pengajaran. Kan pasti kita sebut ada mesej, ada makna yang tersirat yang kita sebagai hambanya perlu memahami. Kan perlu kita mentadabburi. Dan kita nak orang kata mengkaji,
nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah para hadirin sekalian, yakinlah pertemuan kita pada petang ini, walaupun kita mungkin tidak bertemu secara fizikal, kita hanya bertemu secara online, secara maya, tapi insya-Allah tuan-tuan tetap insya-Allah ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kelebihan kita berada di dalam majlis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Kan Nabi sebut tidaklah berkumpulnya kan hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam satu, orang kata satu majlis, yang mana majlis itu yatluna kitab Allah, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa yatadarasunahu, dan kita juga mempelajari isi kandungannya. Jadi kita sekarang ni para hadirin sekalian yang baru menonton secara live, kita fokus pada petang ini pada muka surat 412. Jadi para hadirin sekalian, kita nak berkongsi pada catatan saya ini, insya-Allah kita ada sekitar 5 makna tersirat di sebalik yang tersurat, ataupun kita sebut ibrah, lesson, pengajaran. Bila kita baca, mungkin kita tak perasan ada mesej yang Allah nak sampaikan. Para hadirin sekalian, kita nak pergi yang pertama. Apakah mesej yang nak disampaikan di sebalik wasiat Luqmanul Hakim? Yang pertama, bagaimana wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, suatu bentuk wasiat yang komprehensif, yang kita kata komplit, yang lengkap, yang mutakamil, yang saling lengkap melengkapi. Bayangkan para hadirin sekalian, kebijaksanaan Luqmanul Hakim dalam memilih wasiat nak disampaikan kepada anaknya. Maka para hadirin sekalian, Allah nakalkan dalam ayat ini bagaimana hebatnya Luqmanul Hakim menyampaikan wasiat kepada anaknya dalam bentuk yang komplit, yang lengkap. Sebab apa kita sebut lengkap? Kerana dia merangkumi 3 aspek utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diperlukan, kalau kita boleh sebut, untuk kita nak bahagia dunia dan juga akhirat. Pada batang tubuh kita sebagai Muslim, tuan-tuan sekalian, ada 3 perkara yang kita kena berikan perhatian untuk kita nak menunaikan setiap tanggungjawab kita kepada Allah dan kepada manusia. Kan apa yang disebut sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Tuan-tuan perhatikan secara ringkas. Kita fokus tuan-tuan pada muka surat 412. Tuan-tuan boleh buka Quran, tengok muka surat 412 surah Luqman juzuk 21. Kan kalau dalam mushaf di sebelah kiri, satu muka menceritakan tentang wasiat Luqmanul Hakim. Maka perhatikan macam mana yang dikatakan wasiat yang komprehensif, yang lengkap, iaitu tuan-tuan, wasiat Luqmanul Hakim dia merangkumi 3 perkara yang utama yang kena ada dalam diri kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah. Tak boleh tuan-tuan, 3 ni tak boleh tak ada. Kalau 2 ada, 1 tak ada, tak boleh. Dia mesti 3 kena ada. Apa dia tuan-tuan 3 perkara ni? Tuan-tuan boleh catat. Kalau tuan-tuan rajin yang online bersama dengan kita, boleh orang kata kongsikan di ruangan komen. Yang pertama, dia melibatkan persoalan akidah. Kan? Persoalan pertama, persoalan akidah. Dan ini dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang kita boleh rujuk pada ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jadi ini perkara yang pertama. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, persoalan jangan mensyirikkan Allah, dia merupakan persoalan akidah. Maknanya Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya bahawa persoalan akidah mesti dipelihara. Kan, persoalan iman kita kepada Allah, beriman dengan
malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Itu contoh. Maknanya persoalan akidah merupakan persoalan yang diberikan perhatian. Satu. Yang kedua, persoalan apa yang disebut sebagai al-ibadah. Persoalan ibadat. Tuan-tuan perhatikan pada ayat contoh 17. Kan ayat 17 Allah berfirman, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi ini merupakan ibadat. Salat, amal ma'ruf nahi munkar, kan bersabar di atas apa yang berlaku, apa yang ditimpa musibah kepada kamu. Ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sesama kita manusia. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga iaitu persoalan akhlak. Tuan-tuan perhatikan pada ayat 18 dan ayat 19. Ayat 18 dan ayat 19. Dua ayat ini Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya berkenaan dengan jangan sombong. Jangan sombong hidup di atas muka bumi Allah. Sebaliknya kita kata rendah diri. Kan, jangan sombong, tawaduk. Ini tuan-tuan nak sebut bagaimana wasiat yang lengkap. Orang yang Allah kurniakan hikmah, kebijaksanaan, maka dia tahu apa yang perlu disampaikan kepada anaknya khususnya. Kita sebagai ibu bapa, ini sebagai suatu ibrah pengajaran kepada kita sebagai hamba Allah. Bagaimana kebijaksanaan Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala nakalkan kisah wasiatnya merangkumi 3 perkara utama. Perkara akidah, perkara ibadat dan perkara akhlak. Di mana para hadirin sekalian, kalau sekiranya kita sebagai hamba Allah yang mendakwa kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Rasulullah, tiba-tiba tuan-tuan dalam diri kita ni tak ada walaupun salah satu daripadanya. Contoh, kita berkata kita beriman dengan Allah. Kemudian alhamdulillah kita melakukan ibadah yang diperintahkan kepada kita, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Tiba-tiba para hadirin sekalian, ada satu unsur yang tak ada dalam diri kita, iaitu memiliki akhlak yang terpuji. Bayangkan seorang hamba Allah, mereka menyatakan bahawa iman yang benar, ibadat yang hebat, tiba-tiba akhlaknya tak ada. Pastinya dia tidak menjadi seorang manusia yang sempurna, yang kita kata cukup package yang lengkap, yang mesti merangkumi 3 perkara ini. Begitu juga sebagai contoh, jika sekiranya seseorang itu ibadatnya hebat, akhlaknya contoh hebat, tiba-tiba akidahnya rosak, maka juga tidak bermanfaat, tidak berguna. Sebab itu kan para ulama menyatakan bahawa ia ibarat kita melihat pokok. Di mana pokok ni tuan-tuan sekalian, dia ada 3 perkara yang mesti ada dalam pokok. Nak dikatakan pokok yang orang kata baik, dia mesti ada akar yang kuat, kemudian pohon yang kuat, dan dia menghasilkan buah yang sedap. Itu maksudnya. Akar itu melambangkan akidah, batang pohon itu melambangkan ibadah, dan buah itu melambangkan akhlak. Sebab itu para hadirin sekalian, kalau kita perhatikan wasiat Luqmanul Hakim, ia merupakan satu wasiat yang lengkap, yang mempunyai 3 perkara utama dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dan inilah yang dipesan oleh para alim ulama kita, khususnya sebagai ibu bapa. Apabila kita nak mendidik anak-anak kita, yang disebut sebagai tarbiyatul aulad, maka di antara perkara yang kita mesti fokus 3 perkara ini para hadirin sekalian: perkara ibadah, perkara akidah, perkara ibadah, dan perkara akhlak. Dan bagi kita juga sebagai ibu bapa, khususnya sebagai hamba Allah secara umumnya, kita juga mesti diingatkan selalu, jangan kita mengkesampingkan, mengabaikan perkara-perkara akidah, ibadah dan juga akhlak. Kerana inilah lambang kehebatan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang pertama.
pengajaran, ibrah di sebalik wasiat Luqmanul Hakim. Para penonton, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua yang boleh kita dapat dari wasiat Luqmanul Hakim, iaitu perhatikan para hadirin sekalian bagaimana sikap ataupun cara Luqmanul Hakim bersama dengan anaknya. Ini di antara kita kata pengajaran penting yang kita boleh perolehi dalam kita nak memastikan mesej ataupun dakwah, seruan, pesanan, wasiat yang kita nak sampaikan kepada anak-anak kita, ataupun kita nak sampaikan wasiat kepada orang luar. Sebagai contoh, sebagai pendakwah, kita nak sampaikan pesanan, nasihat, peringatan. Maka tuan-tuan, bagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana kesopanan, kita kata kasih sayang. Adanya elemen kasih sayang dalam menyampaikan wasiat. Ini tuan-tuan kita boleh perhatikan kepada bagaimana Luqmanul Hakim memanggil anaknya. Tuan-tuan, sebagai contoh, perhatikan pada ayat 13. Bagi tuan-tuan yang baru bersama dengan kita, kita fokus kepada muka surat 412, Suratul Luqman. Tuan-tuan, para hadirin sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa berhikmahnya Luqmanul Hakim apabila tuan-tuan berkomunikasi dengan anaknya. Tuan-tuan lihat bagaimana panggilan anak. Panggilan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Allah berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah." Kemudian kalau tuan-tuan tengok pada seterusnya ayat 16, "Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin." Kemudian tuan-tuan lihat pada ayat berikutnya, "Ya bunayya." Kalau tuan-tuan kita terjemah dalam bahasa Melayu, maksud ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Kan, wahai anak yang aku kasihi. Jadi kita bukan panggil semata-mata ya bani sebagai contoh, wahai anakku. Tapi kita memanggil ya bunayya. Maka ini nak menggambarkan tuan-tuan sekalian untuk keberkesanan dalam kita nak menyampaikan dakwah. Maka tuan-tuan mesti ada elemen kasih sayang. Sebab itu, sebagai contoh, khususnya kita sebagai ibu bapa dan kita sebagai ad-da'i, ad-du'at, pendakwah, maka kita sampaikan seruan itu dengan penuh kasih sayang. Maksudnya kita sampaikan contoh, tuan-tuan, nasihat kepada anak-anak kita atas kita kasih dan sayang kepada anak-anak kita. Bahkan tuan-tuan, ia merupakan aset yang begitu besar, khususnya apabila kita sudah meninggal dunia nanti. Kan hadis yang masyhur bagaimana Nabi menyatakan bahawa idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kan kata Nabi SAW, bila matinya anak Adam itu akan terputuslah semua amalnya, melainkan 3, termasuk salah satu daripadanya doa anak yang soleh. Jadi tuan-tuan, untuk nak kita berkesannya seruan kita, nasihat kita, maka tuan-tuan jangan kita menyampaikan nasihat itu dalam bahasa yang kasar, dengan nada yang keras. Itu suatu perkara yang tidak dituntut, yang bercanggah dengan pengajaran kisah Luqmanul Hakim. Sebab itu para hadirin sekalian, bagaimana Luqmanul Hakim layaklah Allah kurniakan hikmah kepadanya, maka dia ataupun beliau dalam memberikan wasiat kepada anaknya, maka dia berikan dengan penuh kasih dan sayang. Maka ia satu muhasabah kepada diri saya yang menyampaikan, dan tuan-tuan perempuan yang mendengar. Mungkin boleh jadi selama ni kita kurang kasih sayang. Kasih sayang ni tuan-tuan sekalian, dia bukan sekadar boleh dizahirkan melalui ucapan panggilan. Juga tuan-tuan, kalau kita melihat kepada sirah nabawiyah, baginda Rasul SAW menunjukkan contoh yang terbaik, uswatun hasanah kepada kita sebagai umatnya. Tuan-tuan perhatikan bagaimana Nabi dalam berinteraksi dengan kanak-kanak, berinteraksi dengan cucu baginda Hasan dan Husain. Subhanallah, sehingga menyebabkan sahabat-sahabat pun tengok terkejut.
Kan dalam satu riwayat Nabi cium Hasan dan Husain, menyebabkan terkejut. Lelaki yang bertanya, wahai Rasulullah, anak saya pun saya tak cium begini. Subhanallah. Ini merupakan suatu perkara yang diajar dalam agama, iaitu kita adanya elemen kasih dan sayang. Dan yakinlah para hadirin sekalian, bila kita memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan teguran dengan penuh kasih dan sayang, maka insya-Allah dia akan mudah memberikan kesan, meresap dalam diri anak-anak kita, dalam diri mad'u, dan itulah perkara yang boleh kita kongsikan. Mungkin para hadirin sekalian, kita boleh mengambil pengajaran daripada ulama-ulama kita, sama ada yang hidup lagi pada zaman kini ataupun yang telah pergi meninggal dunia sebagai contoh. Saya nak menyebut sebagai contoh ringkas. Bagaimana, kalau nak sebut contoh memang banyak para hadirin sekalian, tapi sekadar perkongsian ringkas, bagaimana kita perhatikan kalam-kalam, ucapan-ucapan yang keluar daripada mulut para alim ulama kita. Sebagai contoh, almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz sebagai contoh, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, almarhum yang baru meninggalkan kita baru ni, Tuan Guru Ustaz Ismail Qamus. Walaupun kadang-kadang ucapan mereka itu ucapan yang bersahaja, yang santai, tapi perhatikan bila adanya elemen kasih dan sayang, elemen kita sebut adanya rahmah, maka insya-Allah kita akan mudah untuk menerimanya. Jadi inilah perkara yang dapat kita perolehi daripada wasiat Luqmanul Hakim yang Allah ceritakan kepada kita dalam muka surat ataupun dalam mushaf Al-Quran ini pada muka surat 412. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, para hadirin sekalian, perhatikan bagaimana hikmahnya Luqmanul Hakim. Daripada wasiat-wasiat ini, maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada kita kebijaksanaan Luqmanul Hakim dalam memberikan wasiat, iaitu wasiat yang ringkas tapi bernas. Ini suatu kelebihan yang bukan semua orang perolehi. Maksud saya, para hadirin sekalian, dalam kita nak menyampaikan wasiat, dalam kita nak menyampaikan nasihat, maka perhatikan mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Antaranya, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hanya kita kata memasukkan, kalau kita nak membuat perbandingan dari surat mushaf, hanya satu muka suratnya cerita tentang wasiat Luqmanul Hakim. Maknanya ia suatu wasiat yang ringkas tapi subhanallah bernas. Ini nak menggambarkan betapa hikmahnya Luqmanul Hakim menyampaikan wasiat kepada anaknya dengan ucapan-ucapan yang ringkas, ucapan-ucapan yang pendek. Dan itulah juga yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kelebihan, keistimewaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, yang disebut sebagai jawami'ul kalim. Bu'istu bi jawami'ul kalim. Kan, Allah memberikan kemuliaan, kelebihan kepada Rasulullah, iaitu jawami'ul kalim. Nabi mengucapkan ucapan-ucapan yang ringkas tetapi padat. Ini tuan-tuan perkara yang boleh kita rujuk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sebagai contoh. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Hadis, kalau seingat saya, hadis yang ke-21. Bagaimana seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi satu hari bertanya kepada Nabi, "Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Kan, beliau tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku satu perkara, satu perkataan, kan, dalam Islam ni, kalau kamu beritahu perkara tersebut, la as'alu anhu ahadan ghairak, maka aku tak perlu lagi tanya pada siapa-siapa pun." Jadi tuan-tuan sekalian, lihat bagaimana hebatnya Rasulullah menyampaikan ucapan yang ringkas tapi bernas. Maka dalam hadis menyebut, Nabi menjawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Kata Nabi SAW, katakanlah,
aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqamah. Tuan-tuan, satu ucapan yang ringkas tapi bernas. Kerana dalam hidup kita ini dua perkara, keimanan kepada Allah dan kita istiqamah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya para hadirin sekalian, Nabi menjawab dengan ucapan yang ringkas. Ini yang perlu kita muhasabah. Kan kadang-kadang kita dalam menyampaikan nasihat, dalam kita berkata-kata, kadang-kadang bukan kata orang kata yang panjang-panjang itu tidak bermanfaat, tidak. Tapi kadang-kadang banyaknya yang panjang lebar itu, yang meleret-leret, yang melarat-larat tu perkara yang tidak bermanfaat. Maka kita kena belajar daripada wasiat Luqmanul Hakim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana ringkas tapi bernas. Dan inilah yang juga boleh kita amalkan, boleh kita praktiskan. Sama ada kita nak menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, kita nak menyampaikan nasihat kepada rakan-rakan kita, maka biar kita fokus terus ucapan yang ringkas. Biar ringkas, tapi dia memberikan manfaat. Ada satu pepatah Arab menyebut, ma qalla wa dalla khairun mimma kathura wa alha. Kan apa yang kita kata ringkas tapi memberikan manfaat, khairun mimma kathura wa alha, lebih baik daripada yang panjang-panjang tapi melalaikan. Sebab tuan-tuan, kita kena ingat, lidah kita ni akan dihisap, akan dihitung oleh Allah apa yang keluar daripada mulut kita. Kalau sekiranya yang keluar itu kalam-kalam yang mufid, yang berfaedah, insya-Allah besar manfaatnya. Tapi kalau sekiranya keluar daripada mulut kita itu kalam-kalam yang memudaratkan, melalaikan, bahkan bertambah-tambah dosa, fitnah, mengumpat dan sebagainya, maka elok dijauhkan, elok ditinggalkan. Maka para hadirin sekalian, lihat bagaimana kehebatan, kebijaksanaan Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Luqman ini, kebijaksanaan dalam menyampaikan nasihat, wasiat kepada anaknya. Maka beliau menyampaikan dalam ucapan-ucapan yang ringkas tapi bernas. Maka ini sama-sama boleh kita jadikan sebagai suatu panduan untuk kita menyampaikan peringatan, tazkirah, pesanan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat di luar sana. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi itu tuan-tuan sekalian, tadi kita dah sebut, pertama, wasiat Luqmanul Hakim lengkap merangkumi 3 aspek utama. Kemudian yang kedua, adanya elemen kasih sayang dalam menyampaikan nasihat berdasarkan kepada firman Allah, ya bunayya, ya bunayya. Maka panggilan itu menggambarkan betapa hubungan yang begitu hebat, begitu intim, begitu kasihnya antara ayah dan juga anak. Yang ketiga, para hadirin sekalian, pengajaran daripada kisah wasiat Luqmanul Hakim, iaitu bagaimana wasiat-wasiat disampaikan dalam kata-kata yang ringkas. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Yang penting mesejnya sampai. Apa guna kalau kita bercakap panjang lebar? Kan kadang-kadang kita muhasabah, kita cakap, kita pun tanya anak kita, kita pun tanya orang yang dengar nasihat kita, cuba tanya dia, kan faham ke apa yang kita sampaikan ni? Kan boleh tangkap tak? Dia pun kata tak tahulah apa yang kamu membebel dan sebagainya. Itu satu perkara yang kita perlu muhasabah. 3. Yang keempat, para hadirin sekalian, pengajaran daripada kisah wasiat Luqmanul Hakim, iaitu tuan-tuan disebut beritahu apa yang perlu, bukan apa yang kita tahu. Ini menarik para hadirin sekalian. Kalau kita perhatikan di antara hikmahnya Luqmanul Hakim, beliau menyampaikan suatu wasiat apa yang diperlukan oleh anaknya, bukan apa yang dia tahu. Kalau tuan-tuan kalau nak kira apa yang dia tahu, boleh jadi tuan-tuan sekalian, bukan kata boleh jadi, pastinya banyak perkara yang dia tahu.
Maka begitulah kita khususnya sebagai ibu bapa. Dalam kita nak memberikan nasihat kepada anak kita, khususnya jangan kita beritahu apa yang kita tahu, tapi beritahu apa yang perlu. Maknanya apa yang perlu kepada anak kita, bukan apa yang kita tahu. Begitulah juga para hadirin sekalian, hikmah dalam kisah Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala fokus kepada apa yang perlu manusia tahu, apa yang perlu kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah tahu. Maka tuan-tuan, apa yang kita perlu tahu iaitu apa diakah wasiat Luqmanul Hakim. Satu, jangan mensyirikkan Allah. Dua, ingat setiap amalan yang kita buat akan dihitung, Allah pasti akan membalasnya. Kemudian solat, kemudian amal ma'ruf nahi mungkar, sabar, kan, jangan sombong. Maka ini tuan-tuan perkara yang kita perlu tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan perkara-perkara. Allah tak cerita perkara-perkara yang kita kata tak perlu kita tahu. Apa contohnya? Allah tak cerita tuan-tuan secara sarahah, secara jelas dalam setiap ayat ni. Contoh, bila masa Luqmanul Hakim ni hidup ni? Kan zaman bila? Zaman Nabi Daud ke? Zaman Nabi Isa ke? Ke zaman bila? Kan diperdetailkan macam mana tubuh badan, bentuk rupa parasnya, tak didetailkan. Kan berapa umurnya, kan macam mana kehidupan, tak. Tapi tuan-tuan sekalian, apa yang Allah nak fokuskan, apa yang perlu kita tahu, bukan apa yang Allah tahu. Kalau apa yang Allah tahu, pastilah banyaklah ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh ceritakan kepada kita. Dan pastilah dia tak jadilah satu muka. Dia akan jadi wallah bermuka-muka. Apa yang kita nak sebut, bagaimana peringatan kepada kita sebagai ibu bapa khususnya, dan sebagai mungkin bos, sebagai orang biasa, sebagai pendakwah, siapapun kita, bila kita nak menyampaikan nasihat, ingat tuan-tuan sekalian, kita kena tahu apa yang perlu untuk disampaikan. Maka ia bergantung kepada keadaan mad'u. Kita sampaikan wasiat kepada anak-anak, tak sama kita sampaikan wasiat kepada kawan-kawan. Kerana ada perkara yang diperlukan oleh anak-anak dan tidak diperlukan oleh kawan-kawan kita. Sebab itu, ini suatu perkara yang kita mesti berikan perhatian dalam nak mendapat keberkesanan dalam menyampaikan dakwah. Para hadirin sekalian, ini perkara penting untuk kita nak memastikan apa yang kita sampaikan itu benar-benar masuk, membekas dalam diri hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sebut di awal tadi ada 5 pengajaran yang boleh kita kongsikan. Pastinya banyak lagi. Cuma 5 perkara yang kita nak kongsikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ulang sekali lagi 4 tadi. Yang pertama, wasiat Luqmanul Hakim, satu wasiat yang komprehensif, yang lengkap. Akidahnya ada, ibadahnya ada, akhlaknya ada. Kemudian dalam wasiat Luqmanul Hakim ini, perhatikan adanya elemen kasih sayang. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Yang ketiga, perhatikan wasiat Luqmanul Hakim dalam keadaan yang ringkas tapi bernas. Allah menggambarkan, Allah cerita tentang wasiat Luqmanul Hakim, kisah Luqmanul Hakim. Tuan, hanya 8 ayat je. Ayat 12 sampai ayat 19. Satu muka je. Tapi subhanallah, di sebalik satu muka ini, dia memberikan pengajaran yang cukup banyak. Yang keempat, kita sebut tadi, dalam kita memberikan nasihat, kita beritahu apa yang perlu, bukan apa yang kita tahu. Ingat tuan-tuan sekalian, contoh kita sebagai ibu bapa dengan anak kita yang mungkin umur baru belasan tahun, mungkin baru belum cecah lagi umur untuk sekolah rendah, ataupun baru umur 5-6 tahun. Maka kalau nak kira ilmu kita secara, orang kata, lumrahnya, banyaklah ilmu ibu bapa berbanding dengan anak-anak. Tapi bukan kita nak cerita semua, kita cerita apa yang perlu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, para hadirin muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang kelima, secara ringkasnya, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada wasiat Luqmanul Hakim dalam Al-Quran? Iaitu para hadirin sekalian, bagaimana dalam kisah ini Allah tidak menceritakan apakah respon daripada anak Luqmanul Hakim. Tuan-tuan nanti boleh baca ayat 12 sampai 19. Dan kita akan perhatikan yang Allah ceritakan hanya apakah wasiat-wasiat Luqmanul Hakim. Kan ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Satu. Tapi Allah tak ceritakan apakah respon. Sama ada anak dia tu dengar ke melawan ke, wallahu ta'ala alam. Maka apakah mesej yang nak disampaikan dalam kisah wasiat ini? Para ulama menyatakan bahawa di antara pengajarannya iaitu bagaimana kita sebagai hamba Allah, kita melaksanakan tugas kita untuk menyampaikan. Tugas kita sebagai manusia, kita menyampaikan. Wadzakir, kita berikan peringatan. Sama ada mad'u kita, kan, anak-anak kita terima, dengar, ikut ataupun tidak, maka itu persoalan yang kedua. Kadang-kadang kita terus pergi kepada, saya tak naklah bagi nasihat kat dia, dia bukan dengar pun, dia bukan terima pun. Boleh jadi para hadirin sekalian, semalam dia tak terima, hari ini belum tentu. Sebab itu tugas kita menyampaikan, tugas kita memberi. Adapun sama ada seseorang itu dicampakkan hidayah ataupun tidak, itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kita kena faham. Bagaimana kita melihat sebagai contoh kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah sebut dalam Al-Quran mencecah hampir 1000 tahun. Kan alfu sanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Dan tuan-tuan perhatikan, kalaulah diukur berdasarkan tindak balas penerimaan umat Nabi Nuh, maka pastinya kita berkata Nabi Nuh akan kecewa awal lagi. Bayangkan, para ulama tafsir menyatakan bahawa dalam tempoh hampir 1000 tahun berdakwah kepada manusia, tidak sampai pun 100 orang yang beriman kepada Allah. Tak sampai pun 100 orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang penting kita menyampaikan. Maknanya kita menyampaikan, kita perkemaskan ilmu penyampaian kita. Kita usaha, kita ikhtiar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya, Allah memudahkan urusan kita. Akhirnya, sama ada dia terima ataupun tidak, itu bukan di bidang kuasa kita. Bukan kuasa kita untuk menentukan, okey, kamu terima, kamu tidak, tak. Itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak rugi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tanya apakah natijahnya. Yang Allah tanya, apakah usaha yang telah pun kamu lakukan. Maka sebab itu, dalam ayat kisah berkenaan dengan wasiat Luqmanul Hakim, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menceritakan apakah wasiat demi wasiat, ucapan-ucapan Luqmanul Hakim. Allah merahsiakan apakah tindak balas, respon daripada anaknya, terima ataupun tidak. Maka itu perkara yang kedua. Yang penting sebagai ibu bapa khususnya, kita telah menyampaikan wasiat, pesanan kepada anak-anak kita untuk terus menjaga akidah, menjaga ibadah dan menjaga akhlak sebagai seorang hamba Allah, Muslim, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup dulu setakat itu. Jadi alhamdulillah hampir sejam kita bersiaran langsung. Jadi tuan-tuan yang mungkin baru bersama dengan kita, insya-Allah tuan-tuan boleh sama ada tengok balik nanti kan rakaman ni, ataupun nanti insya-Allah tuan-tuan boleh terus merujuk kepada muka surat 412.
412 berkenaan dengan wasiat Luqmanul Hakim. Ada 5 pengajaran, antara 5 pengajaran mesej yang boleh kita dapat daripada wasiat Luqmanul Hakim. Kita ulang secara ringkas. Yang pertama, wasiat yang lengkap, merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Yang kedua, adanya elemen kasih sayang. Yang ketiga, ringkas tapi bernas. Yang keempat, beritahu apa yang perlu, bukan apa yang kita tahu. Dan yang kelima, kita hanya menjalankan tugas kita sebagai pendakwah, sebagai penyampai. Yang mana terima ataupun tidak, itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah, kita berada di 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan, jangan lupa antara ibadah yang cukup-cukup hebat iaitu sedekah. Saya nak bukanlah nak memaksa, tidak, cuma nak mencadangkan. Cuba tuan-tuan ambil sedikit masa, tuan-tuan berinfak, bersedekah. Kan, tak payah banyak tuan-tuan sekalian, RM10 semalam. Kalau 10 malam maknanya RM100. Bahasa kitanya modal yang kita nak laburkan. Sedekah RM10 pada siapa-siapa lah. Kalau mungkin musim PKP ni, kita carilah ruang-ruang yang ada. Mungkin ada pihak-pihak yang membuka peluang. NGO, banyak NGO. Kalau tuan-tuan nak berikan semangat pada NGO kami pun boleh, insya-Allah. NGO Syabab Care pun kita alu-alukan, ataupun Tafiz, saya dan sahabat-sahabat kita usahakan. Sekolah Siti Al-Mustaqim Gombak pun, insya-Allah nanti saya akan sharekan di ruangan komen. Tuan-tuan infak, tak payah banyak. Kalau banyak lagi, alhamdulillah. Cuma saya nak sebut apa, para hadirin sekalian, jangan biarkan satu malam terlepas. InsyaAllah, kalau orang kata kena rezekinya, bayangkan kalau kita sedekah RM10, seolah-olah kita bersedekah RM10 selama 1000 bulan. Maka ini peluang yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus bersemangat, terus orang kata istiqamah, mengejar taharrau Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sedang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan Ramadan dengan pelbagai bentuk ibadah yang hebat, yang insya-Allah besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terima kasih pada semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.